Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Alhamdulillah, selawat dan salam atas junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dikurniakan khusyuk dalam solat, dan dikurniakan ikhlas dalam semua amal ibadat, dan dijadikan daripada golongan hamba yang dilepaskan daripada neraka. Allahumma amin, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, kita hari ini sudah masuk hari ke-10 Ramadan. 1/3 daripada Ramadan telah pun mula berakhir. Ya, para esok kita sudah mula masuk 11 Ramadan, insya-Allah. Gambarkan tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, awwaluhu rahmah, permulaan Ramadan itu rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahan Ramadan itu ialah keampunan, wa akhiru itqam minan nar, dan penghabisan Ramadan itu ialah kelepasan dari neraka. Jadi pada awal Ramadan ini Allah turunkan rahmat, seluas-luasnya rahmat Allah kepada hamba-hamba yang berpuasa. Masya Allah, ya Allah, rahmatkanlah kami dan ibu bapa kami, keluarga kami semua, dan sekalian mereka yang mengikuti program online ini, ya Allah, dan sekalian kaum muslimin dan muslimat, ya Rahman, rahmatkanlah kami semua dengan rahmat-Mu yang luas. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, jadi kita perlu mula muhasabah. Kita sudah pun mempelajari tentang ibadat puasa, hukumnya, syaratnya, sah batalnya, perkara yang sunat, yang makruh, sebelum kita mulakan Ramadan. Pada pengajian kita yang awal, daripada 10 April sampailah tanggal 22 April. Jadi mereka yang terlepas daripada pengajian tersebut, bolehlah melihat kepada YouTube kami, iaitu YouTube kami dalam tajuknya, iaitu dalam kita kata FB Fauzi Travel ataupun FB Ustaz TM Fauzi. Di situ ada kita punya tajuk Marhaban ya Ramadan, dan kemudian kita telah huraikan satu persatu secara terperinci. Nah, kemudian sekarang kita sudah mula berpuasa, dah masuk 10 hari dah. Kita pun telah membicarakan tentang natijah puasa. Natijah puasa ialah untuk mendapatkan hasil taqwa. Sebagaimana Allah SWT telah firmankan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Jadi hasil daripada puasa ini ialah takwa. Jadi daripada hasil takwa itu apa pula buktinya? Kita sembahyang dalam 3 hari yang berturut-turut. Daripada hari pertama, kedua dan ketiga semalam, kita telah bicarakan tentang hasil takwa itu ialah solatnya khusyuk, itu solat yang pertama. Dan yang keduanya ialah antara daripada hasil takwa itu ialah sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Apa dia? Alif lam mim, iaitulah hanya Allah mengetahui maknanya. Zalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab yang tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Kitab apa tu? Al-Quran. Dia jadi apa? Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi hasil daripada orang puasa itu mendapat takwa, dan hasil daripada orang yang bertakwa itu ialah dia dekat dengan Al-Quran, kerana Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa.
Dengan itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Al-Quran dan juga bulan Ramadan dia tak boleh terpisah. Kenapa dia tak boleh terpisah? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan Ramadan ni bulan yang istimewa, di mana semua kitab-kitab suci daripada Allah Taala semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat daripada iaitu suhuf tu makna risalah-risalah, lembaran-lembaran yang diturunkan pada Nabi Ibrahim AS diturunkan pada bulan Ramadan, 3 Ramadan. Dan demikian pula kitab Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud AS diturunkan pada tanggal 12 Ramadan. Masya Allah. Dan demikian juga kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Dan demikianlah pula kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS diturunkan pada baginda Nabi Isa AS tanggal 13 Ramadan. Dan demikianlah dia juga Al-Quran. Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Itulah dia Allah Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Jadi kalau sekiranya kita katakan bulan diturunkannya Al-Quran, jadi sudah tentulah dia mempunyai kait rapatnya antara Quran dengan Ramadan. Kenapa? Sebab Ramadan menghasilkan takwa. Dan takwa itu adalah orang yang hidup dengan Al-Quran. Subhanallah. Dia tak mungkin, mustahil kalau dia berpisah. Qurannya tidak ada, tapi dia puasa Ramadan. Itu maknanya dia kosong, zero. Kenapa? Sebab sekalian ibadat dan sekalian amalan sebagai orang mukmin semuanya dalam Al-Quran. Subhanallah. Jadi begitulah dia para jemaah sekalian. Quran ini diturunkan dalam bulan Ramadan. Jadi kita jadikanlah betul-betul, hidupkanlah Ramadan kita ini dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat dalam membaca Quran dalam bulan Ramadan. Sehingga kan Nabi kita Rasulullah SAW setiap malam bertadarus, membacai antara satu dengan lain, antara Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. Masya Allah, itulah tadarus. Dan begitulah dia para jemaah sekalian ya. Jadi kalau sekira kita ni dengan mengikuti program online ini, kita ni kalau boleh kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, sharekan kepada mereka, tagkan kepada mereka, supaya mereka dapat dengar apa yang kita nak sampaikan ni tentang kepentingannya Al-Quran. Jadi dengan itu kita sekarang ni dalam hidup Ramadan ini jangan kosong, jangan zero. Lebih-lebih lagi kita yang duduk di rumah. Sekarang kita tengok saja Ramadan kita. Masa sebelum datang Ramadan kita doa, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Nah, sekarang sudah sampai Ramadan. Sekarang sudah 1/3 Ramadan sudah pergi. Masya Allah, cepatnya. Rasanya macam baru semalam masuk Ramadan. Tapi dah 10 hari. Kita tanya diri kita balik, apa yang telah kita buat dalam Ramadan kita? Alhamdulillah, kita dapat salat tarawih tiap malam. Tapi dapat salat tarawih dengan khusyuk, dengan sempurna, atau hanya sekadar melepaskan batuk di tangga. Asal buat saja, tak mau. Kita tak nak banyak, tapi kita nak kualiti dia, mutu dia. Nah, demikian pula. Apakah masa lapang kita selain daripada salat tarawih itu waktu malam? Ada tak kita isikan dengan amalan yang paling utama, iaitu membaca Al-Quran? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati ba'da salah qiraatul Quran, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Artinya apa? Ibadat yang paling afdal sekali, yang paling mulia sekali di sisi umat aku selepas daripada baca Al-Quran, selepas daripada salat, ialah bacaan Quran. Jadi baca Quran ni jatuh nombor 2 tuan-tuan. First salat dan kedua Quran. Jadi di sini kita tanya diri kita, berapa banyakkah kita sudah baca daripada tanggal 1 sampai 10 Ramadan ini? Nah, kalau boleh kita khatamkan. Kalau dapat banyakkan khatam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala
Kalau dalam bulan-bulan biasa, beliau hanya mengkhatamkan 1 kali Quran setiap 1 hari. Masya Allah. 1 hari 1 Quran, 30 juz, yes. Dan apabila bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan setiap 1 hari 2 kali khatam. Masya Allah. 60 juz. 30 juz siang hari, 30 juz malam hari. Sedikit saja masa dia berehat. Yang selebihnya dia bawakan ibadat, tarawih, dan selain itu membaca Quran, dan begitulah seterusnya. Masya Allah. Inilah orang yang mengenal akan Allah, mengenal kebesaran Al-Quran, mengenal tujuan hidup. Hidup kita ini sekejap, tetapi kita nak ke akhirat tu selama-lamanya. Tapi malangnya kita ni dengan terikat dunia kita kerja pagi sampai petang, habis masa tenaga, penat lelah kita, hanya ibadat kita dapat sedikit saja. Tapi tahun ini special. Kenapa special? Allah ikat kaki kita. No, stay home, duduk rumah, buat ibadat, baca Quran, sembahyang tarawih, jangan kelang kabut. Masya Allah tuan-tuan. Kita selalu bercita-cita, nantilah aku dah pencen, nanti aku duduk rumah lah, aku nak baca Quran. Sekarang Allah bagi sebelum pencen lagi, ikat kaki kita. Kerajaan kata, no, tak boleh keluar-keluar rumah, duduk rumah. Masya Allah, nampak tuan-tuan? Ini Allah punya anugerah. Ya, memang nampaknya rugilah kita ekonomi, rugilah perniagaan, rugi kerja. Itu zahir, itu dunia. Itu dunia, itu kita kaya macam mana pun kita akan tinggalkan. Tapi besok akhirat kita nak balik ni, apa kita nak bawa? Ini Allah Ta'ala jadikan dia sebagai peringatan. Kamu disuruh ingat, disuruh baca Quran, kamu kata tak ada masa. Sekarang aku ikat kaki kamu, duduk rumah. Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan apa yang sedang berlaku pada diri kami pada saat ini, ya Allah. Jadikanlah masa-masa kami diisikan dengan amal-amal taat dan juga bacaan Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi Al-Quran hendaklah kita perbanyakkan membacanya, tetapi mesti dengan adab. Semua ibadat ada adab. Kita solat pun ada adab. Kita dah bicarakan 3 hari berturut-turut tentang solat dengan khusyuk dan juga adab-adabnya. Nah, pada hari ini kita akan mulakan pula daripada natijah puasa yang diterima Allah, ialah orang itu sangat suka membaca Al-Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran kalam Allah, perkataan Allah. Jadi dia suka nak berkata dengan Allah, bercakap dengan Allah. Waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, sesiapa yang nak bercakap dengan Allah, baca Quran. Sesiapa nak bermunajat dengan Allah, salat. Jadi salat tu kita bermunajat, berbisik dengan Allah Ta'ala, buat pengaduan kita pada Allah. Tapi bila kita baca Quran, kita bercakap dengan Allah. Kenapa? Sebab Al-Quran tu kalam Allah, perkataan Allah. Jadi seolah-olah Allah sedang berbicara pada kita dan kita mendengarkannya. Walaupun kita yang membaca, tapi kita baca itu ialah daripada kalam Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Macam mana kita memberikan penghormatan, kesanjungan, ketinggian, keagungan pada Quran, macam itulah Allah Ta'ala akan menyanjung kita, meninggikan darjat kita dan mengagungkan kita. Pokok pangkal balik pada diri kita sendiri. Macam mana kita dengan Al-Quran itu sendiri? Kalau kita anggap, tak ada apa, Allah tak kisahlah. Allah Ta'ala pun, tak ada apalah kau ni. Tak kisahlah kau, pandai-pandai kau lah. Kalau kau sakit-sakitlah kau. Kalau kau susah-susahlah kau. Besok akhirat, kau terlupakan dia. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu di sini kita jangan lupa membaca Al-Quran. Jadikan dia satu iltizam, kemestian. Mesti nak baca Quran tiap-tiap hari. Bukan kata bulan Ramadan. Luar Ramadan pun kita mesti nak baca Quran. Kalau boleh kita bacalah 1 juz 1 hari. Ini 1 juz pun tak dapat ustaz. 1 muka surat je. Tak apalah, 1 muka surat pun tak apa. Tapi kalau bulan Ramadan, lebihkan lagi. Kalau boleh kita khatamkan 2-3 kali khatam. Ada setengah para ulama dia mengkhatamkan 3 hari dia sekali khatam. Ada yang 7 hari sekali khatam. Ada yang 10 hari sekali khatam. Kalau 10 hari, 1 hari 3 juz, 10 hari dah 3 kali dah 1 khatam. Jadi kalau 30 hari Ramadan dah jadi 3 kali khatam. Itu kalau orang yang baca lancar lah. Tapi jangan sampai terlalu cepat sampai kita bacaan kita rosak. Jangan, itu pun haram. Kita kena baca Quran dengan tertil. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran tu dengan tertil.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Zar. Abu Zar berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatkanlah aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan Abu Zar supaya bertakwa pada Allah Taala, kerana dia adalah akar dan asas kepada segala perkara kerohanian. Takwa pada Allah. Dan lepas pada takwa itu, Abu Zar tanya lagi, "Ya Rasulullah, nasihatkanlah kepada aku." Maka Nabi SAW mengatakan, "Hendaklah kau tetap dalam membaca Al-Quran dan zikrullah, kerana ianya, iaitu Al-Quran dan zikrullah, adalah nur di dalam kehidupan dunia dan bekalan untuk akhirat." Nampak tuan-tuan? Al-Quran, nur, cahaya dalam hidup dunia kita. Rumah yang tak ada baca Al-Quran, rumah tu seperti rumah buruk. Walaupun cantik, barang-barang antik, tapi tak ada faedahnya di sisi Allah Ta'ala. Rumah buruk. Sebab tu kadang-kadang suami-suami pun nak balik rumah pun malas, lagi suka duduk ke kedai kopi. Nanti balik rumah bosan. Sebab tak ada nur, tak ada cahaya. Macam mana dapat nur cahaya itu? Itulah dengan baca Al-Quran. Kitabullah, Al-Quran itu adalah nur min rabbikum, iaitu dia adalah nur, cahaya daripada Tuhanmu. Masya Allah Ta'ala. Subhanallah tuan-tuan. Tapi kita kena baca dengan adab. Ada juga kadang-kadang kita baca ini beramai, baguslah ya. Bertadarus, itu memang disunahkan. Tapi dengan keadaan COVID-19 ni, kita nak berkumpul pun dah tak boleh. Kita boleh buat tadarus melalui grup. Macam mana Ustaz melalui grup? Kawan-kawan masing-masing ambil satu juz. Kemudian kita pun bacakan dia. Jadi masing-masing dapat kita baca, dah khatam 30 juz. Alhamdulillah. Ustaz itu orang yang baca. Tak apalah, ini sekurang-kurangnya. Hidupkan tadarus. Sebab itu Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. Tapi kita ni nak dengar tak boleh pasal kita berjauhan. Tapi sekurang-kurangnya, ma la yudrakulluh, la yutrakulluh. Apa kata dalam usul fikir? Sesuatu yang kita tak dapat seluruhnya, jangan kita tinggalkan seluruhnya. Boleh ke Ustaz? Ini Nabi buat? Memanglah Nabi tak buat zaman Nabi. Mana zaman Nabi ada kita kata WhatsApp group? Memang benda tu tak ada. Zaman Nabi pun, Quran pun tak ada dalam kitab. Tak ada. Quran semua dalam hafalan. Ditulis di tembok, ditulis di batu, ditulis di pelepah kurma. Bilakah Quran itu dicantumkan menjadi satu kitab Quran yang kita namakan mushaf, iaitu kitab Quran, ialah pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Itu pada zamannya. Dari zaman Nabi pun memang tak ada Quran, satu kitab Quran tak ada. Semua ada dalam hafalan pada orang hafiz-hafiz Quran. Ada orang ni hafal berapa ayat, orang ni berapa ayat, macam itulah. Ada yang hafal sepenuhnya hafiz-hafiz Quran. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita banyak mempersoalkan dan maaf kata orang membidah-bidahkan. Ini orang baca Quran pun nak dibidahkan. Memang baca Quran ini sunnah. Bahkan disuruh oleh Nabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Besok kita di padang mahsyar. Kita ni manusia tuan-tuan. Siapa yang tak ada buat dosa? Siapa yang tak ada buat salah? Semua kita ada. Siapa nak bela kita kalau kita masuk mahkamah lah? Kita punya rekod sudah banyak, penuh dah buku kita. Depan hakim kita. Kita nak dijatuhkan hukum. Hakim kata, siapa nak bela kau? Kita cari pembela, peguam bela. Itulah lawyer. Itu dunia boleh lah. Ke akhirat nak cari peguam bela mana? Semua orang nafsi, ya Allah, bagaimana diri aku. Semua ketakutan. Habis siapa nak bela kita? Al-Quran. Dialah akan datang memberi syafaat, membela kepada orang yang membacanya. Habis kalau kita tak baca Quran, tak apalah, ini sunat aja. Ini bid'ah. Ni tak payah. Apa yang kita nak bawa? Siapa nak membela kita? Allah. Rugi. Kalau orang yang hanya membahaskan tentang itu bid'ah, ini tak boleh itu. Apa yang kita nak buat? Maaf tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya nak kata apa-apa, tapi inilah kita rebut apa yang boleh kita buat. Selagi dia tu namanya baca Quran, selagi nama itu zikrullah, selagi nama itu ibadat, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sesuatu yang tidak melanggar daripada Al-Quran dan Sunnah, yang tak melanggar syariat Islam, maka walaupun tu namanya zahirnya itu namanya bid'ah, tapi itu adalah bid'ah hasanah.
Bid'ah yang baik. Bid'ah baik tu maknanya dapat pahala. Dapat pahala macam mana ustaz dah bid'ah? Yelah sekarang kita pakai mikrofon. Ni kita pakai mikrofon. Kita zaman Nabi mana ada mikrofon, tapi dengan mikrofon ini dapat dengar suara yang lebih lantang, dapat dengar seluruh masjid. Ini bid'ah, tapi dapat pahala tak orang yang belikan? Dapat pahala. Itu namanya dapat pahala. Macam itulah dia. Kita hari ini kita buat apa? Buatlah, asalkan tak melanggar Quran dan hadis dan tak melanggar syariat Islam, maka itu dapat pahala. Dan apa-apa kata Imam Syafi'i, kalau yang melanggar Quran dan melanggar hadis dan melanggar syariat Islam, maka itulah nama bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang dicela. Bid'ah yang dicela maknanya yang haram, yang berdosa. Seperti kita maaf kata na'udzubillah, tak payah semayang 5 waktu, semayang 2 waktu sudah. Ini bid'ah yang menyalahi Quran, menyalahi hadis, menyalahi syariat umpamanya. Orang perempuan tak payah tutup kepala, boleh saja keluar dengan tak ada tutup kepala, tak apa. Ini menyalahi Quran, menyalahi hadis, menyalahi syariat. Ini bid'ah sayyi'ah umpamanya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, syukurlah pada Engkau telah beri kami syariat Islam yang sempurna, syariat yang sungguh cantik dan indah, dan dekatkanlah hati kami pada Al-Quran, ya Allah. Dialah kalam Allah, dialah kalam Engkau, ya Allah. Kami beriman dengan segala apa yang Engkau telah sebutkan dalam kitab-Mu, kitab Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah kami daripada ahli Al-Quran. Jadikanlah kami orang yang membaca Al-Quran. Jadikanlah kami yang hidup dengan Al-Quran. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Ya para jemaah sekalian, jadi bagaimana pula kita nak mula membaca Quran? Kita perlu ada adab. Adabnya pertama sekali, kita berwuduk. Itulah dia. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita tak boleh pegang Quran tu kalau sekiranya kita tak ada wuduk. Apa firman Allah Ta'ala? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh sentuh akan Al-Quran itu melainkan orang yang telah disucikan. Suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil. Kalau dia tidak adalah wuduk, dia nak baca Quran ke lidah, boleh, dia ada hafal ataupun beberapa ayat. Tapi dia tak baca dengan dia pegang, tapi dia baca dengan hafalan. Jadi itu tak mengapa. Ustaz, bagaimana kita ni pegang Quran tapi dalam handphone kita? Dalam handphone ni kita jangan anggap kita pegang Quran. Kita anggap kita pegang handphone sebab Al-Quran yang dalam handphone tu hanya pada memori dia saja. Memori dia bukan maknanya dia satu kitab Quran, tidak, tapi dia memori. Ada orang kata, Ustaz, kita tak boleh boleh masuk ke handphone yang ada memori di Al-Quran dalam tandas. Kenapa? Sebab itu ada dalam dia ada Al-Quran. Jadi ada seorang ulama ni, dia bersoal jawab dengan orang yang bertanya. Okeylah, kalau macam tu kau ni ada hafal tak surah Fatihah? Ada. Ada hafal surah-surah pendek? Ada. Kau tak boleh masuk tandas. Kenapa? Sebab kau dah hafal Quran dalam kau punya memori kau. Terkejut dia. Itulah dia tuan-tuan. Makna di sini, handphone kita, yang di mana handphone ini kita ada simpankan dia, apps dia tu Al-Quran. Dan kemudian kita bila nak buka, kita buka apps dia tu, iaitu kita buka Al-Quran dia. Itu bukan kita buka kitab Quran, itu hanya buka memori dia. Itu kita boleh baca walaupun tak ada wuduk, kita pegang handphone kita, tak apa. Sebab memori itu dia bukannya Quran, dia hanya memori, hanya rupa dia, flash dia saja. Maaf tuan-tuan dan puan-puan. Jadi baiklah kalau sekiranya dia nak baca Quran dia ada wuduk, itu lagi bagus. Tapi kalau dia nak pegang Quran tu memang mesti kena ada wuduk. Itu dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan keduanya, hendaklah dia dengan pakaian yang baik, yang bersih. Pakaian yang kita katakan sopan. Kalaulah di rumah, kalau kita nak pakai jubah serban, nak pakai yang perempuan nak pakai telekong-telekong, Allah ustaz leceh lah, kita nak baca Quran ni pun nak macam ni, macam tu ke? Itu kalau dapat, tak dapat tak apa. Kita pakai biasa, asalkan yang sopan lah. Sopan tu apa? Janganlah kita terbuka aurat, nampak peha, nampak kita punya kaki kita. Adab, kena jaga adab. Maaf tuan-tuan. Sebab bila kita baca Quran ni, kita berbicara dengan Allah. Kalam Allah, kita berbicara pada Allah. Jadi keduanya ialah kita memakai pakaian yang baik, yang sopan. Dan kalau sekiranya dapat kita memakai wangi-wangian. Kenapa? Sebab kita nak bercakap dengan Allah. Kita pakai wangian, minyak atar.
Cuma ialah dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam sedang berpuasa, makruh pakai mi'atar. Dalam berpuasa lah, kalau kita lepas maghrib nak baca Quran, pakai mi'atar tak apa. Tapi itu dalam mazhab Syafi'i lah, ya rahimahullah ta'ala. Dan yang ketiganya ialah bahawa kita hendaklah ambil tempat yang tak ada bising. Macam kita duduk dalam satu bilik atau satu corner. Jangan duduk kita anak cucu lari sana lari sini, bising mengganggu konsentrasi kita. Itu pun tidak ada penghormatan. Yalah, kalau rumah kita kecil, sekarang semua duduk rumah, apa nak buat ustaz, anak cucu banyak, itu lain ceritalah. Tapi kalau kita boleh khususkan satu tempat dalam bilik kita, bilik solat kita, alhamdulillah, itu yang terlebih baik. Dan bila kita dudukkan, kita duduk, hendaklah dengan penuh rasa tawaduk, rendah diri. Jangan kita rasa duduk dengan bongkak megah, tidak. Tapi dengan kita rasa rendah diri, tawaduk. Sebab apa? Sebab kita nak baca kalam Allah. Dan demikianlah apabila kita duduk tu, kita letakkan Quran tempat yang tertinggi di depan kita. Di atas rehal ataupun di atas bantal. Ya, jangan letak atas lantai. Letak atas lantai ini menunjukkan kita tak ada hormat pada Al-Quran. Ada orang bertanya, ustaz, ada hadis ke? Bukan kata hadis, ayat Quran lagi ada. Apa dia? Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan akan syiar Allah, itulah tanda hati yang bertakwa. Mengagungkan, memuliakan, meninggikan syiar Allah. Apa tu syiar? Syiar tu ialah tanda sesuatu bila kita sekali sebut, itulah dia menandakan agama Allah, Islam. Kita kata Kaabah, Kaabah tu kiblat orang Islam. Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi orang Islam. Bila kita kata Al-Quran, Al-Quran tu kitab orang Islam. Nampak? Ini syiar Allah. Bahkan seluruh kalam Allah dalam kitab Al-Quran. Kemudian kita letak saya atas lantai. Kau ni tak ada hormat ke? Astaghfirullahalazim. Sebab itulah kita punya, alhamdulillah, datuk nenek kita, dia ada buat rehal. Ini warisan rehal ini pun dah mula berkurangan. Kalau boleh kita ada dalam rumah kita rehal. Kita letak. Kalau tak ada kita rehal, letak atas bantal. Atau setidaknya kita pegang dengan tangan. Supaya kita meletakkan di tempat yang tinggi. Jangan letak kat bawah. Jangan kita kaki kita lebih tinggi daripada dia. Itu tak ada hormat namanya. Itulah dia tuan-tuan Al-Quran. Dan apabila kita letak Quran, kalau kita dah habis, jangan kita tindihkan dengan buku. Kita tindihkan sesuatu, envelope ke, buku ke, kunci kereta ke, kita tindihkan atas Quran. Tak boleh. Quran tu mesti letak paling tinggi. Nak tinggi macam mana ustaz? Letak atas almari. Tapi jangan letak atas almari sampai dengan debu 2 inci. Kenapa? Tak baca-baca. Letak je atas almari. Tapi baca tidak. Kenalah ambil baca. Ini sampai debu 2 inci. Maaf tuan-tuannya, kita cakap je lah. Tapi memang betul. Ada juga macam tu. Nanti bulan puasa saja baru dia buka Quran. Tak ada bulan puasa, bulan Ramadan tak ada buka. Jangan jadi macam tu. Jadikan Quran tu roh hati kita, nur ke hidup kita. Macam mana kita nak hidup kalau tak ada cahaya matahari? Gelap. Mesti nak ada nur. Begitulah hidup kita, rohani kita. Dia bukan memandang pada cahaya matahari. Dia memandang pada cahaya Allah SWT. Besok kita dalam kubur kita, siapa nak jadi kita punya cahaya? Itulah dia Al-Quran. Apabila orang yang ditanamkan dalam kubur, maka ada orang lelaki yang handsome, yang cantik, berdiri di atas kepala si mayat. Kemudian setelah dikebumikan dia, ditutupkan kubur dia, maka keluarga dia keluar, maka datanglah Munkar Nakir. Munkar Nakir kata kepada orang yang berdiri itu, pergilah kau dari sini, kami nak bersoal jawab dengan mayat ini. Kata orang itu, tidak, aku tidak akan tinggalkan dia, sehinggalah aku akan bawa dia ke syurga. Munkar Nakir kata, sudahlah, orang macam ni tak payah soal jawab dah, baliklah. Kemudian datanglah pemuda ini yang cantik ini, yang berseri, yang warna, yang cahaya. Dia pun kata, engkaulah yang membaca aku tiap-tiap hari. Akulah Al-Quran yang kau selalu membacanya. Nampak tuan-tuan? Al-Quran yang akan menjadi cahaya dalam kubur kita, membela kita. Kalau kita dalam hidup dunia kita tak peduli Quran, kita boleh baca surat khabar, boleh baca internet, boleh baca FB, 1 jam boleh habis. Tapi nak baca Quran 5-10 minit tak ada masa. Maaf tuan-tuan, janganlah kita nak salahkan syaitan. Janganlah kita nak salahkan orang. Salahkan diri kamu sendiri. Apa kata syaitan apabila dia berkhutbah
di depan pintu neraka. Dia kata kepada semua kita yang nak masuk neraka, na'udzubillah, mereka yang nak masuk ke neraka itu, syaitan akan kata, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha qad wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Apa dia kata? Iaitu sesungguhnya Allah Ta'ala telah janji pada kamu dan Allah Ta'ala tunaikan janjinya. Dan aku juga telah janji pada kamu, tapi aku telah mungkir janji. Aku tak ada mampu daya apa-apa atas kamu, melainkan hanya aku ajak pujuk saja pada kamu, tapi kamu pergi ikut. Fala talumuni, jangan kamu salahkan aku. Lumu anfusakum, salahkan diri kamu. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kamu tak boleh tolong aku pun tak boleh tolong kamu. Nampak tuan-tuan? Jangan kita kata sikit-sikit ni setan punya pasal lah, setan yang pasal. Setan mana ada bulan Ramadan, semua dah kena ikat dah. Habis kenapa ustaz kita masih malas baca? Itulah diri kamu, itulah menafsu kamu, itulah sifat kamu. Allah. Maaf tuan-tuan ya, ustaz bukan marah lah ya. Ni kita sedang muzakarah, tapi ustaz muzakarah garang bukan garang. Ini kita menasihati. Kadang-kadang dia naik macam tu lah ya. Maaf lah tuan-tuan ya. Jadi macam tu lah dia para jamaah sekalian. Maknanya kita jangan salahkan setan. Setan dah tak ada dah. Sekarang kalau kita nak kenal diri kita, siapa kita, inilah bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun aku susah nak bangun tahajud. Setan, tak ada. Engkau yang pemalas. Bulan Ramadan ni pun aku susah nak baca Quran. Setan, tak ada. Engkau lah pemalas baca Quran. Kita kena salahkan diri kita. Kita kena perbaiki diri kita. Kalau dalam bulan Ramadan kita tak boleh buat baca Quran, tak boleh buat nak masa baca tahajud, nak tarawih pemalas. Kalau luar Ramadan, jangan harap lah, tak ada lagi lah. Dalam Ramadan yang macam ini punya special pun, kamu kata tak ada masa ni setan-setan. Kamulah setan sebenarnya. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada tipu daya nafsu kami yang jahat ini, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Kami selalu tertipu dengan diri kami sendiri. Kami tak mau jadi hamba nafsu. Kami tak mau jadi hamba syaitan. Kami tak mau jadi hamba dunia. Kami hanya nak jadi hamba Engkau, ya Allah. Tapi kami lemah, ya Allah. Kami dhaif, ya Allah. Kuatkanlah iman kami. Tanamkanlah takwa kami. Mudahkanlah kami untuk bangun tahajud. Mudahkanlah kami untuk salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Mudahkanlah kami untuk baca Al-Quran dan mengkhatamkannya dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi dalam masa kita nak mulakan baca Al-Quran itu, kita hendaklah dengan kita rasa terpaksa kalau kita nak bercakap dengan orang, kita janganlah sambil-sambil baca, sambil kita bercakap orang, jangan. Ini kita sedang bercakap dengan Allah. Kalau kita sedang bercakap dengan Allah, habis kita cakap orang mana kita tak hormat. Umpama kalau kita cakap dengan raja, kemudian ada orang menyampuk, kita nak layan dia ke? Tak payah layan. Ini aku tengah cakap dengan raja ni, kau tak nampak ke? Tapi ustaz, ini perlu ni, ini ada panggilan important ni, ini ada call ni, alamak, ini daripada overseas ni. Okey, kita stop dulu. Kita sampaikan pada hujung ayat dia, kita stopkan dia. Kemudian lepas tu kita answer telefon. Lepas kita answer telefon atau kita jawab apa orang bertanya, dah selesai semua. Kemudian kita buka balik, kita baca pula dengan kita memakai siwak. Sunat kita pakai siwak. Sebelum kita nak baca Quran tu pakai siwak. Sunat. Kalau di dalam Ramadan pun dalam mazhab Imam Nawawi ataupun mazhab Syafi'i, Imam Nawawi kata boleh walaupun lepas zuhur. Cuma mazhab Syafi'i yang kuat mengatakan lepas zuhur tu makruh. Tapi kalau lain waktu kita pakai siwak. Kemudian baca auzubillahi minasyaitanir rajim balik. Memang disuruh kita baca auzubillah. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Bila kamu nak baca Quran, baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang rejam. Itu memang disuruh oleh Allah Taala supaya jangan kita terganggu dengan syaitan. Jadi kalau kita stopkan Quran tu, kita baca stop kerana ada layanan telefon ataupun daripada orang, kemudian dah habis semua, dah stop, okey. Kemudian kita buka balik Quran, kita baca siwak lagi balik, dan kemudian kita baca auzubillahi minasyaitanir rajim sekali lagi, seperti kita baru nak mulalah baca, dan sambunglah pada ayatnya yang kita baca. Dan apabila kita baca Quran, jangan baca dalam keadaan mengantuk. Mengantuk ni dia satu perkara yang kadang-kadang merosakkan kita bacaan. Maaflah ya.
Nabi SAW melarang. Ada sahabat-sahabat dia sembahyang tahajud. Kemudian dia ikatkan diri dia kat tiang. Kenapa? Supaya dia jangan jatuh. Kenapa? Supaya dia mengantuk pun dia boleh berdiri. Tapi bila kita mengantuk, kita baca, kita tak baca dengan betul. Nanti silap baca, kita baca qul ya ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun. Aku sembah apa kau sembah. Astagfirullah. Tak sadarlah, tak perasan. Sebab tu Nabi melarang kita sembahyang dalam keadaan mengantuk. Begitulah juga kita baca Quran, jangan dalam keadaan mengantuk. Ustaz, saya nak baca Quran juga, nak habiskan Quran ni. Yelah, tapi kau tengah mengantuk. Baca tidur. Baca tidur. Kemudian baca pun salah-salah. Ini Quran kita bila baca salah-salah, na'udzubillah, bertukar makna, Quran tu melaknatkan kita. Kam min taliyal Quran wal Quran yal'anu. Berapa ramai yang baca Quran tapi Quran melaknat dia. Na'udzubillah. Kenapa? Pertama dia baca dengan sembrono saja, ikut saja. Tak ada tajwid, tak ada apa. Yelah, kalau tak belajar tu sambil-sambil tengah belajar tak apalah. Tapi kalau langsung tak belajar tak boleh, kena belajar. Sebab tajwid itu membaca Quran sunat, tapi membaca Quran dengan tajwid itu adalah wajib. Bukanlah nak jadi qari Quran, nak masuk musabaqah pula. Tapi baca Quran sekadar memenuhi hak-hak huruf. Apa yang wajib dibaca dengan ain, ghin, sad, qaf dan sebagainya. Dan demikian juga bila dia baca Quran tu dengan keadaan mengantuk, kadang-kadang dia baca salah. Dan bila baca salah, dia punya makna pun dah berubah. Jadi bila berubah dah jadi lain pula. Jadi itu semua membawa pada Quran melaknatkan orang yang membaca itu. Tengoklah ya, kita ni baca biar beradablah dengan keadaan segar, dengan keadaan kita sihat, dengan konsentrasi kita fokus, kemudian kita baca Quran. Dan demikian juga kita membaca Al-Quran tu, kalau sekiranya kita di tempat yang sunyi, bagus suara kita tinggi sikit. Bukan tinggi pekik tu, tidak. Jadi kita boleh dengar lah suara kita tu. Tapi kalau kita baca dalam keadaan orang ramai, kita baca dengan perlahan. Perlahan tu sekadar dalam diri kita saya boleh dengar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Macam kita baca perlahan-lahan sajalah. Orang lain tak dengar sebab kita tak mengganggu orang. Sebab kalau kita baca tempat orang ramai, kita baca kuat, orang yang lalu lalang tu wajib diam, tak boleh bercakap. Wa idza quri'al Qur'anu fa'ansitu wa idza quri'al Qur'anu fa'ansitu, iaitu apabila dibaca Quran tu hendaklah kamu diam. Fastami'u lahu wa'ansitu la'allakum turhamun. Hendaklah kamu diam, kamu dengarkan bacaannya, semoga kamu dirahmati Allah. Nampak? Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Sebab tu kalau kita duduk baca Quran kuat sikit, kawan sebelah dengar, kawan tu tak boleh cakap-cakap, dia kena angkat kaki jalan. Apalagi kalau setengah-setengah, maaf ya, masjid-masjid yang mainkan recording Quran ya, sebelum sembahyang. Jadi orang yang dalam masjid tu nak sembahyang sunat ke, nak baca zikir ke, nak baca Quran semua, dia kena duduk diam. Dia tapi nak sembahyang lah. Tapi kalau orang nak bercakap, tak boleh bercakap. Jadi ini satu perkara yang diperbicarakan oleh para alim ulama. Bagus ke tak bagus kita onkan recorder tu untuk nak dengarkan orang yang kat luar. Pada orang kat luar tu berbual-bual kat kedai-kedai saja. Maaf tuan-tuannya, ini pun kita kena jaga adab kita dengan Al-Quran. Macam tu juga tempat majlis kahwin. Kita onkan bacaan Quran. Baguslah ni ada tempat baca Quran. Tapi orang majlis kahwin sedang bercakap-bercakap ni. Jadi dia tak hormatkan Al-Quran yang sering dibaca. Allah Ta'ala kata bila dibaca Quran, maka fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diam. La'allakum turhamun, semoga kamu dirahmati Allah. Jadi kalau kita macam tu sok salah, tak payahlah. Kita nak buka tip Al-Quran tu tak payah. Nanti kita tak hormat Quran, berdosa pula kita. Allah. Dan demikianlah apabila kita baca Quran tu jangan terlalu pantas. Kita baca dengan tertil, dengan tetap, dengan suara yang baik, yang lunak. Dan kalau boleh kita berlagu, kita berlagu. Berlagu tu dengan mengikut dia punya tajwid dia. Jadi ini semua supaya kita mengindahkan bacaan kita. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna," atau kama qala alaihi salatu wasallam. Siapa yang tak berlagu dalam baca Quran bukan pada golongan kami. Maksud di sini ialah orang yang mampu membaca dengan suara merdu, bacalah dengan suara merdu dengan tajwid dia. Kalau dia tak mampu, apa nak buat? Dia masing-masing orang ada kelebihannya. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Dan cubalah berusaha untuk menangis walaupun anda terpaksa memaksa diri. Quran ini diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hal dalam keadaan Nabi menangis.
Nah, dalam keadaan Nabi dicerca, dimaki, dihamun. Dalam keadaan Nabi menangis, Nabi mendapat Islam, mendapat Quran. Dan begitulah kita apabila kita baca Quran, kalau boleh dalam keadaan kita menangis, sedih kita, sayu hati kita, menitis air mata kita. Allah, nikmat tuan-tuan. Tapi sebenarnya ini bukan kerana kita faham bahasa Arab atau tidak. Ya, ini masing-masing. Apa yang Allah buka hati kita. Sebab tangis ni, menangis ni dia datang pada hati. Jadi kita ni mungkin bukan orang Arab. Kita pun tak belajar bahasa Arab. Tapi dengan kerana hati kita bersih, hati kita lunak, kita baca Quran, dapat menghayati dia. Dapat rasakan kesyahduannya. Dapat menitis air mata. Walaupun kadang kita tak faham, tapi kita dapat rohani Quran tu. Hidup rohani Quran tu dalam diri kita. Tapi kadang-kadang orang tu, orang Arab. Bahkan tahu bahasa Arab. Tapi tak ada rasa apa pun. Tengok Abu Lahab, Abu Jahal. Orang Arab, duduk Mekah lagi, depan Nabi lagi. Dibacakan Quran depan dia pun, dia tak mau terima. Dia engkar lagi. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kami dapat rasakan kemanisan baca Quran. Kurniakanlah kami dapat rasa kesyahduannya ya Allah. Kami rindu untuk dapat baca Quran dengan titisan air mata ya Allah. Tapi kami tahu kerana hati yang kami keras ini, sebab itulah kami susah nak dapatkan tangisan. Maafkanlah kami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kalau ada bacaan Quran kami yang tersilap, bacaan yang terpanjang, terpendek, atau tak menepati bacaan tajwidnya. Maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami kalau kami baca Quran dengan kurang adabnya, kurang sopannya. Maafkanlah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Quran cahaya dalam hati kami. Jadikanlah Quran cahaya dalam hati anak-anak kami, keluarga kami. Jadikanlah Quran cahaya dalam rumah tangga kami. Jadikanlah Quran cahaya dalam masyarakat kami. Jadikanlah Quran sebagai cahaya dalam kubur kami, ya Allah. Jadikanlah Quran sebagai cahaya kami di padang mahsyar. Jadikanlah Quran sebagai cahaya kami di atas jembatan Siratal Mustaqim. Ya Allah, jadikanlah Quran imam kami, pemimpin kami, penunjuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami mendapat barakah dan syafaat daripada Al-Quran di yaumul qiyamah kelak. Ya Allah, terimalah puasa Ramadan kami ini. Maafkanlah sekalian kekurangan kami dalam puasa Ramadan ini. Dan jadikanlah puasa ini ikhlas mencari keridhaan-Mu, ya Allah. Janganlah Kau jadikan puasa kami riak, ujub atau sumah, ya Allah. Maafkanlah kami dalam puasa ini kami terlanjur kata atau melihat sesuatu yang tak patut, atau kami mendengar perkara yang tak baik. Ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah. Kami manusia, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Tolonglah kami. Kau Tuhan Maha Pengampun, dan Kau suka ampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, pakcik makcik kami, keluarga kami, sahabat andai kami, murid-murid kami, pegawai-pegawai kami, dan sekalian mereka yang menonton program ini, ya Allah. Dan keluarga mereka semua, ya Allah. Ampunkanlah kami semua, ya Allah. Kami semua mengharapkan rahmat-Mu, ya Allah. Kami tahu Kau Tuhan yang sangat luas rahmat-Mu, dan Kau Tuhan suka merahmati hamba-Mu. Rahmatkanlah kami, rahmatkanlah umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada kami dan negara kami, dan daripada semua negara-negara yang lain, ya Allah. Angkatkanlah penyakit ini, ya Allah. Berikanlah kami kesabaran menghadapi ujian-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami redha dengan apa takdir-Mu, dan syukur dengan syukur dengan nikmat-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami. Lepaskanlah kami semua pada neraka-Mu, ya Allah. Kau telah janjikan dalam bulan Ramadan ini, Kau merdekakan hamba-hamba-Mu dari neraka. Ya Allah, selamatkanlah kami semua pada neraka-Mu, ya Allah. Selamatkanlah ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, dan sekalian kaum muslim-muslimat daripada neraka-Mu, ya Rahman. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan, apa-apa maaf sajalah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembicaraan kita ni, belum habis lagi. Tapi insyaAllah lah kita ambil sikit demi sikit, mudah-mudahan dapat kita menghayatinya.
Dan dengan itu saya akhiri, kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada kawan-kawan dan grup lagi, kita share lah apa yang kita sedang dapatkan ilmu ni, pengetahuan ini bukan dari saya tuan-tuan. Saya hanya penyampai, semua ilmu tu datang daripada Allah SWT. Dia yang punya, kita tak ada apa-apa, kita bodoh, kita jahil tuan-tuan. Yang mempunyai ilmu ialah Allah, dialah Al-Alim, Al-Khabir, dialah yang maha mengetahui segala-galanya. Dengan itu saya mengundurkan diri dengan minta maaf banyak-banyak. Dan dengan itu insyaAllah program kita ni setiap hari diteruskan jam 5.30 petang dan diulangi pada jam 9.30 malam insyaAllah. Dan dengan itu sama-sama kita akhiri wa qulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.